Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sarawak Decides. Saya Syira Abang Mansor. Kali ini Sarawak Decides akan menyampaikan sedikit informasi tentang salah satu dun di Kuching iaitu Dun N6 Tupong. Kawasan dun yang terdiri daripada kawasan bandar dan luar bandar. Jom kita berkenalan dengan Dun N6 Tupong. Baiklah, kita kongsikan sejarah Dun Tupong terlebih dahulu. Dun ini adalah di bawah naungan Parlimen P194 Petra Jaya. Dun Tupong telah diwakili di Dewan Undangan Negeri Sarawak sejak tahun 1991 setelah diwujudkan pada tahun 1987. Kalau kita lihat di sini, pada 2006 sehingga 2016, Dun ini terdiri daripada daerah pemilihan Tupong, Gita, Segedup, Sungai Tengah, Rahmat, Sinjan, Sejoli, Paroh dan Matang. Manakala pada 2016 hingga sekarang, Dun ini terdiri daripada daerah pemilihan Tupong, Gita, Sungai Tengah, Rahmat, Sinjan, Sejoli, Paroh, Matang dan Seri Wangi. Kita teruskan sejarah Dun Tupong dengan sejarah keputusan PRN pada 2 Penggal yang lepas. Pada PRN ke-10 tahun 2011, kerusi Dun Tupong telah dimenangi oleh Allahyarham Datuk Daud Abdul Rahman mewakili Barisan Nasional BN dengan bilangan undi sebanyak 8,304 dan menewaskan Baharudin ataupun Din Shah Mohsen mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR yang berjaya meraih undi sebanyak 3,753 undian. Allahyarham Datuk Daud Abdul Rahman telah memenangi majoriti di Dun Tupong sebanyak 4,551 undian. Manakala pada PRN 11, Dun Tupong telah menyaksikan pertempuran antara Fazruddin Abdul Rahman mewakili Barisan Nasional BN serta Nurhanim Hana Mohsen mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR. Encik Fazruddin berjaya memenangi kerusi di Tupong dengan memperoleh undi mudah iaitu sebanyak 10,942 sekaligus memperoleh kemenangan majoriti sebanyak 8,055. Menewaskan Nurhanim Hana Mohsen mewakili PKR mencatat hanya 2,887 undi sahaja. Jom saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Dun Tupong. Fazruddin Abdul Rahman merupakan anak kelahiran Kuching, lahir pada 5 Disember 1975. Sebelum beliau menjadi Dun Tupong, beliau merupakan pegawai khas ahli parlimen, setiausaha sulit dan kemudian setiausaha politik Menteri Kerja Raya bagi Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof. Encik Fazruddin merupakan seorang individu yang bergiat aktif dalam aktiviti sukan, terutamanya dalam sukan bola sepak. Kerana minat, beliau menjadi pengurus Kuching FC. Siapa tak kenal Kuching FC yang sangat terkenal di Kuching ini. Sebagai pengurus pasukan yang bertapak di Kuching, beliau sering memberikan semangat dan membantu pasukan bola sepak Kuching FC ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada sukan, dari segi ekonomi pula, Tupong mempunyai pasar malam belia N6 Metro City atau juga dikenali sebagai Uptown Metro City bertapak di Dun N6 Tupong. Beroperasi sejak 2016, Uptown Metro City ini menjadi tumpuan penduduk Kuching setiap minggu untuk mencari juadah dan barangan daripada lebih 100 gerai yang berada di Uptown Metro City ini. 80% daripada peniaga di Uptown Metro adalah daripada golongan belia. Ini dapat membantu menjana pendapatan golongan belia dan juga penduduk di sekitarnya untuk berniaga di pasar malam ini. Disebabkan pasar malam ini banyak pengunjung yang datang dan merupakan salah satu tarikan di Matang.
Dun Tupong merupakan antara kawasan penempatan yang besar dan membangun dengan kewujudan kawasan dan premis komersial seperti Metro City, The Hub, E-Mart dan lain-lain. Masalah kesesakan lalu lintas merupakan masalah yang tidak asing lagi bagi kawasan yang membangun, tetapi di Tupong masalah itu kian diatasi dengan pembinaan naik taraf jalan 2 lorong kepada 4 lorong daripada Jalan Matang Jaya ke persimpangan Taman Malihah yang sedikit sebanyak telah menyelesaikan isu tersebut. Tambahan pula, pembukaan laluan bawah tanah di bulatan Temenggong Abang Kipali Abang Akip pada 2018 membuat perubahan yang ketara terhadap aliran lalu lintas di kawasan ini. Sekarang, jom kita lihat hidden gems yang ada di Dun Tupong. Jom saya perkenalkan Kuil Sri Maha Mariamman, kuil yang terletak di pinggir Gunung Matang. Kuil ini mempunyai sejarah sejak lebih daripada 150 tahun yang lalu dan dikatakan sebagai kuil Hindu paling awal diketahui di Sarawak. Kuil ini dibina awal pada tahun 1860-an oleh buruh dari India dan Sri Lanka dengan hanya menggunakan kayu belian. Atas penutupan ladang teh di Matang yang wujud ketika itu, kebanyakan buruh India telah membuat keputusan untuk kembali ke negara asal. Hanya dalam sekitar 100 ke 200 orang yang mahu kekal tinggal di Sarawak dan ini membuatkan Sarawak sebagai rumah baru mereka. Dan sejak daripada itu, lokasi kuil tersebut hilang daripada pandangan. Tetapi lokasi kuil itu kian terungkap ketika Abi bin Bengali, seorang pemburu bidayuh Melanau, telah mencari perlindungan di kuil tersebut pada tahun 1968 semasa ribut petir. Dia telah membawa pulang sebuah patung gajah daripada runtuhan kuil Sri Maha Mariamman dan terus mengembalikan patung itu pada keesokan harinya akibat daripada mengalami mimpi buruk. Kejadian tersebut tersebar kepada penduduk Hindu di Matang dan tidak lama kemudian komuniti Hindu mengubah suai dan membersihkan jalan di kaki bukit sepanjang jalan laluan untuk menuju ke kuil itu. Kuil tersebut telah dibuka untuk upacara sembahyang pada 4 Disember 1970. Kini, kuil Sri Maha Mariamman bukan sahaja merupakan tempat untuk melakukan upacara keagamaan, tempat ini juga merupakan tempat popular bagi penggemar pendaki gunung kerana kedudukannya yang terletak di Gunung Matang dan dikelilingi tempat yang kaya dengan flora dan fauna. Bukan itu saja, di Gunung Matang ini juga mempunyai satu denai ataupun trail sepanjang 3.2 km yang dinamakan sebagai Bekari Discovery Trail. Pembukaan trail ini pada 25 Julai 2020 merupakan satu tarikan terbaru di daerah Matang terutama bagi peminat alam dan sejarah. Nama trail tersebut diambil bersempena dengan nama seorang naturalis yang amat popular iaitu Odoardo Becari. Beliau merupakan seorang ahli botani yang datang ke Sarawak pada tahun 1865 dan dalam masa 2 tahun beliau berada di Sarawak, beliau telah mengumpulkan dan mendokumentasikan lebih daripada 4,000 spesimen. Penemuan beliau tentang pokok palma di Matang telah menempa nama beliau di serata dunia. Selain itu, di sini juga merupakan tempat di mana Thismia neptunis juga dikenali sebagai fairy lantern, sebuah tumbuhan endemik yang disangkakan telah pupus dan hanya sekali pernah dihuraikan dan dijumpai oleh Becari. Tetapi setelah 151 tahun, tumbuhan itu telah dijumpai semula di tempat yang sama seperti Becari. Tumbuhan itu dijumpai oleh sekumpulan penyelidik daripada Czech pada tahun 2017. Menarik bukan? Hutan di Matang ini merupakan tempat yang amat kaya dengan biodiversity, flora dan fauna. Jadi kita mestilah memelihara dan memelihara flora dan fauna untuk tatapan anak cucu kita di kemudian hari. Itulah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan tentang Dun N6 Tupong. Banyak lagi kawasan dun yang akan kami perkenalkan kepada anda dalam episod-episod yang akan datang. Jadi teruskan menonton TVS di saluran 122. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Syira Abang Mansor untuk Sarawak Decides. Hai, terima kasih kerana menonton Sarawak Decides. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ini dan juga klik video di sebelah sini untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung pilihan raya Negeri ke-12 di Sarawak.